Salam sejahtera. Hari ini Miss akan sambung topik untuk bab 8. Harap-harap yang topik sebelum ni kamu sudah siap buat nota dan sudah faham lah. Okay. 60. Membagi keradioaktifan termasuk Becquerel dan Curie. Becquerel yang dinamakan sebenar Henry Becquerel ialah unit SI bagi keradioaktifan. 1 Becquerel ditakrifkan sebagai 1 perebutan per saat. Sebaliknya Curie yang dinamakan sempena Pierre dan Marie Curie ditakrifkan sebagai 3.7 darab 10 kuasa 10 Becquerel atau perebutan per saat. Lama-kelamaan, bilangan nukleus yang tidak reput dalam sampel unsur radioaktif berkurang disebabkan oleh perebutan radioaktif. Okay, di sini kamu masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang tidak reput berkurang kepada separuh daripada jumlah asal dipanggil. Okey, kalau kamu tengok di sini untuk benda ni semua jadi separuh daripada jumlah asal dia, separuh hayat dia. Untuk jadi separuh dia mengambil masa 20 saat. Tengok jam di atas tu. Dia mengambil masa 20 saat untuk jadi separuh. Untuk separuh tu mereput. Okay. And then untuk 20 saat yang seterusnya, kita perhatikan apa yang berlaku dengan bilangan dia. Tengok jam dan tengok bilangan. Separuh hayat. So, untuk 20 saat yang seterusnya, maksud dia saat ke-40, dia jadi separuh selepas lagi. Selepas 2 separuh hayat, bilangan nukleus yang tidak reput berkurang lagi sebanyak separuh kepada suku daripada jumlah asal. Proses ini berterusan sehingga tidak ada lagi nukleus yang tidak reput yang tinggal dalam sampel. Setiap unsur radioaktif mempunyai separuh hayat yang berbeza. Sebagai contoh, uranium-238 mempunyai separuh hayat selama 4.5 bilion tahun, manakala thorium-234 mempunyai separuh hayat selama 24 hari. Okey, so untuk nota slide ini perlu ada unit bagi keradioaktifan, ada 2 dia bilang tadi, Becquerel dan Curie. Unit SI ialah Becquerel lah. Ini ialah unit yang biasa kita guna. Ini ialah unit SI, maksudnya international punya. 1 Becquerel bersama dengan 1 perebutan per saat. Okay, ini perlu ada dalam buku. And then kita tengok apa maksud separuh hayat. Separuh hayat ialah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi separuh daripada nilai asalnya. Maksudnya masa yang diambil untuk dia jadi separuh lah. Kalau kamu tengok dia bagi sini contoh separuh hayat bahan tu ialah 5 hari. Bermaksud kalau mula-mula ini semua hijau, benda ni semua hijau, maksudnya belum ada apa-apa perebutan. Selepas 5 hari, dia akan separuh mereput. Yang biru ialah bahagian yang mereput. So, maksudnya tinggal separuh lagi yang belum mereput. So, selepas 5 hari lagi, separuh yang hijau ni akan jadi, separuh daripada hijau tu akan mereput lagi. Mula-mula dia begini banyak kan. So, separuh daripada hijau akan jadi biru, maksudnya ini akan mereput. So, lepas 5 hari, apa akan berlaku? Yang warna hijau ni akan jadi separuh lagi. So, ini akan mereput. Lepas 5 hari lagi, separuh daripada separuh ni akan reput. Begitulah maksud dia sampai dia habis. Separuh hayat 5 hari bermaksud selepas 5 hari, dia akan jadi separuh daripada yang asal dia. Okay. So, mengambil contoh ini, Miss ada Sandy Group kemarin. Tanya tentang paha ayam. Lepas tu kamu bagi pelbagai jawapan lah. Jadi hari ni Miss mau kamu fikir lagi. Sekali lagi Miss bagi tahu kamu jawapan dia 5. Tapi macam mana jawapan dia boleh 5? So, untuk kira, ini hanya konsep. Ini tidak perlu salin lah dalam buku kamu. Yang sebelum ni, yang ini perlu salin. Yang ini tidak perlu. Sebab ini hanya konsep untuk kamu faham. Jadi, soalan dia bilangan paha ayam berkurang separuh. Okey, setiap 2 jam. Jika Miss Veron bagi kamu 80 ketul paha ayam, berapakah baki paha ayam selepas 8 jam?
Setiap 2 jam dia akan berkurang separuh. Sebab mikdam makan separuh ayam tu. Jadi kita kira lepas 8 jam berapa lagi yang baki ada di atas pinggan. So cara kira dia kita mula daripada 80 ketul ayam kan. So mula-mula ada 80 ketul. Okay. So lepas 2 jam dia jadi berapa? Okay. Dia berkurang separuh. Maksudnya dia akan jadi 40. Okay. So daripada 40 ni selepas 2 jam mikdam makan lagi separuh. So dia jadi 20. Okay. And then lepas lagi 2 jam, okay, mikdam makan lagi separuh, dia jadi 10 lah. So sekarang berapa jam sudah? 2 jam, 4 jam, 6 jam. So 2 jam lagi kita mau kira. So lepas 2 jam lagi ayam yang tinggal separuh daripada 10 ialah 5. Sebab itu jawapan dia selepas 8 jam, okay, paha ayam yang tinggal hanyalah 5 ketul. Itu konsep separuh hayat. Okay, kalau saya bagi tahu kamu dia berkurang setiap 2 jam, so kita kira cara dia macam ni lah. Okay, harap semua boleh faham lah. Okay, next kita tengok pula apa kaitan Miss bagi ini paha ayam apa semua. So dia ada kaitan dengan pengiraan separuh hayat lah. So tengok soalan ini, dia bilang ini perlu salin dengan jalan kerja dia. Protactinium 234 ini adalah bahan radioaktif, mereput menjadi uranium 234 dengan separuh hayat 5.2 jam. Maksudnya setiap 5.2 jam dia akan berkurang separuh. So hitung jisim protactinium 234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya 80 gram. Maksudnya lepas 20.8 jam tu berapa lagi baki dia. So kamu pause dulu video ni di sini, kasih stop dulu, salin soalan dan kamu try jawab. Lepas kamu try jawab baru kamu tengok jalan penyelesaian selepas ini. Okay, selepas ini baru play balik. Jadi okay, so jalan penyelesaian dia kita bermula daripada jisim asal 80 gram. Okay, asalnya 80 gram. Setiap 5.2 jam dia akan berkurang menjadi separuh. Jadi kita tengok selepas 5.2 jam, okay, dia tinggal berapa? Dia tinggal 40 gram. Okay, so baru 5.2 jam kan? So kita kira 5.2 jam lagi yang seterusnya, okay, dia akan tinggal 20 gram. Sekarang berapa sudah jumlah jam di sini? Okay, 10.4 jam sudah. Baru 10.4 kita mau kira 20.8 jam. So tambah lagi 5.2 jam. Okay, so sini tambah lagi 5.2 jam, kita tinggal 10 gram. Okay, so tambah sini 5.2 jam baru 15.6 jam. Belum lagi sampai 20.8 jam. So kita tambah lagi 5.2 jam sini. So dia tinggal berapa? Tinggal 5 gram. So try 15.6 jam tambah dengan 5.2 jam. So berapa? 802. So 20.8 jam. Cukup sudah jam dia. So ada 4 kali perebutan separuh hayat dia. So ini jumlah baki yang ada ialah 5 gram lah. Okay. So jalan kerja ini salin dalam buku. Harap-harap boleh faham. So seterusnya buka buku teks muka surat 236 dan 237. Ada contoh 2 dan 3. Okay. Tadi kita kira dia bagi kamu separuh jam. Kamu kira dia bagi kamu separuh hayat, dia minta kamu kira baki. Okay. Sekarang dia bagi kamu baki, okay, dan dia bagi kamu graf, dia suruh kamu kira berapa separuh hayat dia. So tengok dalam ini keaktifan dalam graf ini kan, keaktifan yang paksi mencangcang ini ialah keaktifan. So keaktifan pada mula-mulanya ialah 800. Lepas tu dia makin berkurang. Maksudnya dia jadi kurang separuh lah. So ini ialah masa yang diambil dalam saat. Jadi macam mana kita mau kira berapa masa yang dia ambil untuk jadi separuh? Okay. So kita fikir secara logik, kalau mula-mula dia ialah 800.
So, separuh daripada 800 berapa? 400 kan? Separuh daripada 800 ialah 400. So, kita mau kira berapa masa yang dia ambil untuk jadi separuh. Jadi, kita ambil tanda daripada 400 ni. Okey, sampai dia kena di graf kamu, kita kasih turun. So, bacaan dia berapa? Bacaan dia 40 saat. Jadi, separuh hayat. Okey. Separuh hayat bersamaan dengan 40 saat. Begitu, senang je. Okey, yang penting kamu tengok dia bermula daripada 800, separuh daripada 800 ialah 400. Jadi kita ambil bacaan ke tepi dan turun, kita tengok masa dia. Okey. Kalau dia mula daripada 1000, graf ini bermula daripada sini. So kita akan ambil bacaan 500 lah. Okey, okey, abaikan. So seterusnya, soalan yang seterusnya ialah ini, keaktifan bahan radioaktif Q mengikut masa ditunjukkan dalam jadual 8.1. Ini adalah maklumat yang dia bagilah. Kalau sebelum ni dia terus bagi kamu dalam graf, yang ini dia bagi kamu data, lepas tu dia minta kamu lukis dulu graf. Tapi memandangkan kita tiada di sekolah sekarang, jadi anda dapat lukis graf. So, kamu tengok sejaklah macam mana mau selesaikan soalan ni. Berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat? Dia tanya, berapa separuh hayat bagi Q? Okay, so kalau kamu ada kertas graf di rumah, kamu boleh try buat graf ni. Kalau tidak, tengok sejalah. So, ini ialah lepas kamu plot graf tu, begini sepertinya dia keluar. So, ini ialah keaktifan, ini ialah masa dalam minit. Okey, so kita bermula daripada bacaan 120. So, separuh daripada 120 ialah 60. So, kita ambil 60 sini. Tarik buat garisan putus sampai jumpa graf yang kamu lukis ni yang warna merah. So, jumpa saja, kasih turun. So, baca. Nah, ini pun jadi masalah juga bila mau kira. Berapa nih? Di sini. Okey, kamu boleh try di buku teks, tengok. Okey, teka dulu berapa bacaan dia. Kalau tidak pandai, lepas ni Miss terangkan. So, macam mana kita mau tengok? Kalau kita ambil sini 5, kan? 5, sini 10. Antara 5 dengan 10 beza dia ialah 5. Sini beza dia 5. Okey. So, kita mau kira yang satu kecil ni berapa? Kan, yang satu kecil, petak kecil ni berapa? So, 5 bahagi dengan 10 petak. Okay, antara 5 sampai 10 ada 10 petak. Jadi, 5 ni, beza 5 ni bahagi dengan 10 petak. Satu petak 0.5, iaitu 50 sen. Okay, so kita kira, satu petak kecil 50 sen, jadi 5 ringgit, 5 ringgit 50 sen, 6 ringgit, 6,5, 7 ringgit, 7,5, 8 ringgit, 8,5, 9 ringgit. So, bacaan kita sini ialah 9. Jadi, 9 apa yang ini dia? 9 minit. Jadi, ini ialah dia kira keaktifan asal dia 120. Jadi, separuh daripada keaktifan ialah 60, iaitu inilah kita baca ni. Okay, yang di tepi ni. So, 60 kita buat garisan-garisan tu dan kita dapat bacaan 9 minit. Jadi, separuh hayat bagi Q ialah 9 minit. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Jadi, kamu punya nota tidak banyak. Nota kamu hanya sampai ini saja. Sebab yang ini kita tidak dapat buat nota. Nanti misalkan bagi nota kemudian lah. Jadi, untuk tugasan hari ini, kamu hanya perlu buat ini, slide ini tidak perlu, dan slide ini dengan jawapan dia sekali. Misalkan semak, kamu akan hantar kerja melalui link ataupun WhatsApp kepada Miss lah. Okay, thank you.